Okey, Assalamualaikum semua. Okey, sebelum tu kita nak setting dulu. Okey. 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 Sementara kita tunggu kawan-kawan kita live bersama kita. Jangan lupa yang baru join sila klik butang share. Sila klik butang share. Okey, baik. Sambil-sambil kita tengok siapa yang okey, tengok siapa yang live untuk petang ni. Okey. Tak ada orang. Kita tunggu sekejap. Orang live bersama kita. Okay. Tengok siapa yang live. Baik, macam mana boleh? Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Amila. Okey, saya nak pastikan semua ni jelas tak visual dengan suara. Amila, jelas tak? Kalau jelas sila komen jelas . Kalau jelas sila komen jelas. Sebab kat saya punya ni tak keluar lagi dia punya visual dia punya ni. Lambat sikit. Okey, baik. Yang live bersama saya ni sila komen jelas. Kalau gambar saya jelas, sila komen jelas. Kalau macam dengan suara saya jelas, sila komen jelas. Sebab saya nak pastikan sebelum saya mula ni, okey, sesi ulang kaji, revision untuk untuk petang ni. Okey, Assalamualaikum semua. Okey. Sebelum tu yang mana live bersama saya jangan lupa klik butang share. Okey. Kita akan buat revision. Okey, revision yang kita akan buat adalah berkaitan dengan buku ni. Okey, buku set latihan intensif. Soalan-soalan yang ada dalam ni, ramai yang mohon untuk saya buat revision soalan-soalan dalam ni . Dalam grup-grup Telegram ada yang mesej saya. Okey, baik. Terima kasih yang komen jelas. Okey. Yang komen jelas tu saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik butang share. Okey. Kita akan mulakan sesi revision. Sebenarnya revision ni kita akan buat santai saja. Kita tak akan pening-pening kepala anda. Okey. Siti Mariam jelas. Thank you very much. Kita akan go to the basic dulu. Macam mana untuk menyelesaikan soalan-soalan yang kerap kali keluar dalam UPSR. Sama ada dalam percubaan ataupun tahun 4, 5 dan 6 itu yang sangat penting . Hari ini saya akan berkongsikan macam mana untuk buat soalan yang asas ni, tapi ramai anak-anak kita yang terkandas dan tak boleh buat. Okey.
Jadi sebenarnya soalan-soalan itu semua ada dalam buku set latihan intensif ni. Jadi saya akan buat revision dalam buku ni. Okey, semua dah ready? Kalau dah ready sila komen ready. Kalau dah ready sila komen ready. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buat kontes. Kontesnya siapa yang share paling banyak, okey, share paling banyak, tag nama kawan dia, okey, share sama 10 group, kita akan bagi free e-book konsep asas matematik dan video 12 teknik matematik, teknik mudah matematik. Ini siapa yang kongsi pada 10 grup, okey, tag pada kawan 10 orang, okey. Kemudian saya akan bagi kontes percuma e-book konsep asas matematik dan video 12 video 12 teknik teknik mudah matematik termasuk sifir, bunda, teknik flip-flop, semua sekali yang berharga lebih kurang RM50, kita bagi free kontes siapa yang paling banyak sekali share. Okey, saya nak tanya semua dah ready ke belum? Saya nak pastikan yang ada kat dalam ni dah ready. Kalau dah ready sila komen ready ya. Komen ready. Okey. Untuk revision, soalan pertama kita akan buat revision yang soalan yang kerap kali anak kita buat silap. Okey. Yang pertama sekali adalah okey. Okey, share. Okey, yang share saya nampak dah yang orang yang share ni sebenarnya Aimila dah share dia tulis share itu iyalah share. Macam Roslina Mahani, mohon tolong share supaya kawan-kawan kita yang lain yang tak dapat tengok live ni dia dapat juga ilmu ni apabila kita klik butang share. Okey. Okey, baik. Hari ini saya akan share soalan-soalan yang kerap kali anak kita buat silap, tapi soalan ni kerap kali keluar dalam UPSR. Tak kira lah dalam kertas 1 ataupun kertas 2, tapi soalan macam ni adalah yang selalu keluar dalam UPSR. Okey, share Amelia, thank you very much. Tapi tak ada buku. Tak ada buku tak apa. Saya ada buku, okey. Saya ada buku. Ni buku set latihan intensif yang saya buat, okey. Buku ni memang saya frame kan dia punya soalan-soalan dia yang bersesuaian untuk anak kita daripada yang lemah, sederhana dan yang susah. Jadi setiap soalan ni yang saya dah setting dah supaya anak kita boleh buat ikut aras. Itu yang penting. Okey, tak ada buku tak apa. Just follow saya punya live kita. Okey, baik, live kita pada petang ni saya akan kupaskan soalan-soalan yang kerap kali anak kita buat silap. Antaranya adalah macam ni lah. 15.163 dia cakap tukarkan dalam bentuk perpuluhan, tukarkan nombor perpuluhan kepada nombor bercampur. Tukar pada nombor perpuluhan kepada nombor bercampur. Maksudnya kadang-kadang dia orang buat silap kat mana? Dia soalan-soalan macam ni dia akan keluarkan macam contoh soalan kertas 1. Tukar kepada nombor bercampur. Kadang-kadang benda simple je, benda yang simple. Contoh dia buat A 15 per dengan 163 per 100. Okey, itu yang pertama. B dia buat 15 163 per 10. Okey. C mungkin dia buat 15 163 per dengan 1000. Okey. Ini tak nampak Okey, 163 per 1000. D, okey. D, mungkin dia buat 15 163 per 10. Okey. Yang ni soalan, kalau tak silap saya, soalan 2019 dia ada buat untuk kita suaikan yang mana satu jawapan yang betul, yang mana satu jawapan yang salah. Jadi ada daripada data yang kita buat, maksudnya ni ramai anak-anak kita yang confuse sebenarnya 163, 15.163 ni sebenarnya dia per dengan berapa? Maksudnya dia per bawah tu penyebut dia berapa? Tapi ada yang kata penyebut dia per dengan 100, ada yang per 10, okey. Mungkin ni per 100, 10 mungkin. Okey, per 1000. Jadi ramai yang buat silap kat sebelah sini. Sekejap saya ni sekejap. Okey.
Okey, ramai yang buat silap tentang benda ni. Jadi saya nak bagi tahu kan, sebenarnya bila dia kata tukarkan dalam bentuk perpuluhan kepada nombor bercampur, okey, benda ni kita yang tip yang saya selalu bagi tip kepada student-student saya yang faham formula asas matematik yang bangkit online tu. Saya cakap, kalau kita tengok kat sini, kita kena lepas pada titik perpuluhan tu ada berapa digit. Okey, ada berapa digit lepas titik perpuluhan. Kalau kita tengok kat sini ada 1, 2 dan 3. Ada berapa? Ada 3. So ada 3 bermaksudnya dia per bawah dia, maksudnya 15 per, okey, per yang bawah dia penyebut dia mesti ada 1, 2, 3. Mesti ada 3 kosong. Mesti ada berapa? 3 kosong. Mesti ada 3 kosong. Ini yang selalu anak kita buat silap. Kadang-kadang dia buat salah 10, kadang-kadang dia buat 20, kadang-kadang dia tak faham kosong itu ada berapa. Ini biasa terjadi sebab ni soalan yang dah keluar dalam UPSR tak silap 2018 atau 2019. Soalan yang bentuk macam ni. Tapi saya dah framekan dalam buku ni, saya buat includekan soalan-soalan past year dan soalan cubaan negeri dalam buku ni supaya anak kita boleh buat latih tubi dengan baik. Sebab buku ni saya dah start buat tahun 2008, jadi dah lama dah kan. Jadi kita update soalan-soalan terkini, soalan 2019, 2018, 2017. Jadi kita ambil soalan yang kerap kali keluar dalam UPSR. Jadi ni adalah soalan-soalan yang kerap kali keluar dalam UPSR tapi anak kita masih lemah. Okey, yang kedua adalah dia tak faham 15 ni. 15 ni sebenarnya apa 15 ni? 15 ni adalah nombor bulat. 15 ni adalah nombor bulat. 15 ni nombor bulat, bukan nombor perpuluhan. Selepas pada perpuluhan ni ada perpuluhan lah. Jadi sebab itulah 15 kita letak kat sini. Dia tak letak di atas ni. Boleh faham tak? Jadi seterusnya lepas perpuluhan ni ada 163 ni, terus letak atas ni 163. Jadi jawapan dia adalah 15 163 per dengan 1000. Bukan per 10, bukan per 100, bukan per 1000, bukan per 10,000. Dia sebenarnya per 1000. Sebab dia 3 kosong, 3 digit. Ada kalanya kadang-kadang, okey, kadang-kadang dia buat macam ni je. Dia nak menguji kita, menguji anak kita sama ada faham atau tak faham konsep ni. 15 per 16, 15.16. Jadi kalau kita tengok kat sini ada berapa digit? Ada 2 digit, okey. BCJ, cikgu ada quiz ke? Ini kita tak buat quiz. Kalau quiz untuk dalam Zoom webinar kita buat quiz. Untuk kat sini kita tak buat quiz sebab saya tak tahu nak bagi kat mana link quiz tu. Okey. Tapi tak apa, next time nanti kita akan buat quiz lah, insya-Allah lah, kalau dah ramai dah tanya kan, insya-Allah. Tapi tak apa. Saya rasa yang mana yang student saya faham formula asas matematik, lepas faham dia akan masuk dalam IMPI. IMPI tu kita belajar teknik menjawab soalan kebat. Itu memang dah biasa dah soalan-soalan macam ni lah. Okey, baik. Kita teruskan. Mohon yang live bersama saya klik butang share sebab saya nak bagi konten free iaitu e-book konsep asas matematik dan video 12 teknik teknik mudah matematik. Okey. Okey, saya bagi seterusnya perpuluhan 2 ni maksudnya 2 digit. 2 digit maksudnya. Okey, 15. Okey, per dengan 2 digit. 2 digit ni bermaksudnya sifar tu ada 2. Bermaksud apa? Sifar ada 2. Kalau 1 digit, sifar tu ada 1. Tapi kalau kes ni 2 digit, dia sifar dia 2. So 1, 2, letak 1. Okey, boleh faham. Lepas tu 16, kita terus tulis atas ni. Tak perlu nak ubah apa semua, terus masukkan. Macam tu je. Very simple, senang je. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak apa yang saya masukkan? Okey, kalau faham sila komen faham. Okey, kalau faham sila komen faham. Saya akan go ke soalan yang seterusnya. Ke soalan yang seterusnya. Okey, sebab buku ni saya dah analisis dan buat lama dah bersama anak murid saya. Jadi saya rasa saya guna ulang kaji guna buku ni pun dah cukup untuk live kita pada petang ni. Okey, baik. Faham. Melina faham.
J.K. Kumar. Yang mana? K faham. Okey, Mahani faham. Okey. Yang lain faham tak ni? Nick yang mana yang live bersama saya, klik butang share sebab saya nampak siapa yang share, siapa yang tak share. BT, Badrisha faham. Ramai yang tanya kuis sebab dah familiar dengan kuis. Sebenarnya untuk hari ni saya rasa saya tak sempat nak share link kuis. Yang mana satu saya tak sempat. Hari ni saya nak just untuk buat sesi ulang kaji. Nama kat tajuk dia sesi ulang kaji. Sesi ulang kaji. Jadi sesi ulang kaji saya rasa nak ulang kaji soalan-soalan yang banyak anak kita buat silap. Okey. Jadi ini saya nak ulang kaji semua yang topik yang ada dalam buku ni lah. Bukan semualah, tapi soalan-soalan saya select. Okey, sudah faham? Okey. Kita akan teruskan untuk soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya ni pun ada dalam UPSR, tapi dia kata bundarkan bundarkan nombor perpuluhan kepada dua tempat perpuluhan kepada dua dalam kes ni dia ada berapa soalan yang dia biasa dia tanya. Dalam soalan ni, dalam konteks sini dia tanya bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Bundarkan nombor perpuluhan ni kepada dua tempat perpuluhan. Dan ada yang kes bundarkan kepada per 10 yang hampir, per 100 yang hampir. Jadi dia lebih kurang macam tu. Okey. So macam mana kita nak selesaikan soalan bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Okey. Keyword dia adalah dua. Jadi kita gariskan kat sini. Setiap soalan biasakan kita gariskan ayat-ayat penting iaitu dengan dua tempat perpuluhan ataupun hitungkan ada poin-poin yang penting. Biasakan anak kita untuk gariskan ayat-ayat penting. Yang ni soalan UPSR 19 lah. Saya rasa ya kot. Tapi saya collection buku ni kebanyakan clone daripada soalan mungkin tak sama tapi konsep tu sama. Konsep tu sama sebab kebanyakan sini buku yang saya ambil clone daripada UPSR dan percubaan negeri. Buku ni lah, siapa nak buku ni sebab sama lebih kurang soalan UPSR sebab saya ubah-ubah je. Ada soalan clone negeri. Okey. Baik. Okey. Seterusnya, macam mana kita nak menjawab soalan bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Okey, bila kata bundarkan pada dua tempat perpuluhan, maksudnya ini satu tempat perpuluhan. Okey, satu kat sini. Satu tempat perpuluhan. Dua tempat perpuluhan kat sini dua. Tiga tempat perpuluhan kat sini tiga. Jadi soalan dua tempat perpuluhan jadi kat sinilah. Dua. Okey. Kemudian apa yang kita perlu buat adalah kita dah garis kat sini, kita bulatkan kat nombor 3 ni. Nombor 3 ni. Boleh faham tak? Okey, jadi bila kita bulatkan nombor 3, kita tengok nombor 3 tu, adakah dia lebih pada 4 atau tak? Maksudnya 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita tengok sini 3 ni kurang daripada 5. Maksudnya kat sini kita tetapkan kosong. Maksud kita tetapkan terus kosong, sifar terus. Kemudian kat sini tambah sifar sebab dia bawah pada 5. Kalau 4 kalau 5, 6, 7, 8, 9 tambah 1, 1, 2, 3, 4 tambah kosong. Kalau kita tengok nombor 3 ni, nilai dia di mana? Nilai dia nombor 3 ni kat sini. Jadi kita terus tambah kosong tu tambah dekat atas nombor 6 ni. So kita tambah dekat nombor 6 ni, dia akan jadi 6, 1.5, okay, 15.160. Dia akan jadi macam tu lah. Boleh faham tak? Saya tulis kat bawah ni. Jelas sikit. 15, okay, .160.
Okay, boleh faham tak? Boleh faham. Okey, BT Badisha, hamba. Okey, betul. 1-0. Okey, ini adalah satu soalan yang, contoh soalan yang biasa ditanya. Ada yang ditanya, okey, ada yang tanya bukan 2 tempat bulan. Bulan kepada 10 yang hampir. Macam ni. 10 yang hampir. Okey, ada soalan yang ditanya, soalan per 10, per 100, per 1000, okey. Tapi semua tu soalan-soalan yang biasa akan keluar agak dalam UPSR kan. Tapi kita tak payah nak pening soalan-soalan bentuk macam ni. Yang penting kita faham konsep, macam mana nak buat. Kalau kita hafal semua matematik tak boleh hafal. Kalau hafal semua memang salah. Okey. Jadi kalau berkaitan soalan ni, kita kena faham dia kata per 10, per 100 sama juga nilai ringgit. Contoh dia kata RM15, 20 sen. Bundakan kepada sen yang terhampir. Bundakan kepada ringgit yang hampir. Soalan ditukar sikit tapi konsep yang sama. Dia tak akan lari konsep tu. Boleh faham. Okey. Berkaitan dengan ni, bundakan kepada per 10 yang hampir. Per 10 yang hampir. So kita kena faham. Mungkin kita tip nak kepada anak kita, yang mana satu per 10, yang mana satu nilai rumah lah, nilai tempat. Per 10, 100, 10, 100 ribu macam itulah. Okey. Baik, bila berkaitan dengan ni, kita faham ada yang anak-anak kita buat silap, per 10 dia tak tahu kat mana per 10, per 100 kan. Sebenarnya benda ni asas saja matematik, asas lah. Dia lepas titik perpuluhan, kita kena faham lepas titik perpuluhan ni sebab kata per 10, per 100, sebab apa saya nak tekankan kat sini konsep. Sebab apa dia kata selepas titik perpuluhan tu per 10. Contoh macam ni. Satu ni adalah per 10. Sebab apa per 10? 6 ni per 100. Sebab apa per 100? Sebab, okey, sebabnya dia per 10. Per 10. Macam ni, per 10 maksudnya ada satu digit ni dia bahagi dengan 10. 15.1 ni dia bahagi dengan 10 sebab satu digit. Tapi kalau dua digit, per dengan 100. Boleh faham tak? Okey, berkaitan dengan kes ni. Berkaitan dengan kes ni, dia kata 10 hak ni per 10. Satu ni. Okey, kemudian kita bulatkan nombor 6 ni. Macam biasa, nombor 6, kita cari nombor 6. Okey, nombor 6 kat sini. So kita kena tambah 1, tambah atas ni, tambah 1. Jalan kita terus sifar, sifar. Jalan buat sifar. Okey, boleh faham? Kemudian 1 tambah 1, 2. Okey, 15. So jawapan dia 15.2. Cukup kat situ, 15.2. Okey, boleh faham? Kalau faham sila komen faham. Saya nak pastikan semua yang ada kat sini komen faham dan boleh bantu anak kita buat. Yang mana yang belum share, sila klik butang share. Mana tahu bantu kawan-kawan yang ada kat yang kat luar ni, yang tak dapat live bersama kita pada petang ni. Kita dapat bantu dengan ilmu sedikit sebanyak yang kongsi saya pada petang ni, dapat bantu anak-anak dia orang lah, anak-anak kawan-kawan. Okay. Untuk upgrade dia punya result matematik. Kan bagus macam tu kan. Why not kita share. Okay, faham. Okay, baik. Saya akan kongsikan satu lagi yang soalan yang dia soalan satu markah je. Soalan satu markah dan dia akan selalu keluar dalam UPSR. Soalan-soalan macam ni kadang-kadang anak pun tak tahu macam mana nak jawabnya. Sebenarnya saya akan tunjukkan satu cara macam mana kaedah mudah untuk buat soalan-soalan macam ni ya. Okey, soalan berkaitan dengan garis nombor. Okey, soalan garis nombor. Okay. Soalan garis nombor ni selalu keluar dalam UPSR tapi kadang-kadang buat silap, kadang-kadang ambil masa lama buat soalan garis nombor. Sebenarnya saya nak bagi hari ni, saya nak bagi tip macam mana untuk buat soalan garis nombor. Sebenarnya garis nombor ni soalan yang macam orang panggil markah free lah, markah yang panggil markah yang free, markah bonus.
kan. Jadi saya nak bagi macam mana cara nak buat benda ni. Okey, saya nak bagi contoh soalan klon UPSR 2018 klon UPSR bukan ni, saya bagi klon UPSR 2018. Okey, dah ready. Kalau dah ready sila komen ready. Sila komen ready. Sila komen ready. Okey. Dah ready, sila komen ready. Sebentar saya nak lukis soalan klon UPSR 2018. Klon UPSR 2018. Okey. Lupa konteks kita masih berjalan. Siapa yang klik butang share banyak, share pada 10 grup. Okey. Saya akan bagi access ke Facebook group konsep asas matematik e-book dan video 12 teknik mudah matematik. Correct. Terima kasih yang share. Okey, baik. Ni soalan klon betul-betul UPSR klon soalan klon UPSR. Jadi saya akan tunjukkan macam mana sebenarnya nak buat soalan ni. Okey. Ni 5/8. Kita boleh nampak 5/8. Okey. Dia bagi satu, kemudian X. Okey, soalan ni soalan yang selalu keluar dalam asas, tapi soalan ni mudah. Kadang-kadang nak kita pun buat silap soalan ni. Jadi nak tunjukkan, nak share pada petang ni kepada anda semua, kepada ibu bapa sekalian yang tengok live saya pada petang ni adalah macam mana kita nak tackle soalan bentuk macam ni. Sebab soalan kertas satu ni dia 90 saat je, tak boleh untuk satu soalan. Kalau lebih kita tak boleh jawab soalan yang mereka. Jadi saya nak tunjuk cara yang mudah, cara yang tak susah. Nak kena, kalau sila komen nak sila komen nak, sebab saya nak nak tunjukkan cara paling mudah untuk menjawab soalan-soalan garis nombor ni. Okey. Sila komen nak. Sila komen nak. Okey. Okey. Saya nak tengok orang yang nak saya share pada petang ni. Kalau sila komen nak. Komen nak. X sama 7/8. Oh, cepat nak. Okey, tak apa, yang faham tahniah, tapi saya nak tunjuk sebenarnya nak tunjuk yang belum faham, supaya kita sama-sama bantu kawan-kawan kita yang belum faham. Okey. Okey, saya akan tunjuk semua dalam buku ni. Okey. Semua dalam buku ni. Okey, sebenarnya dia tip untuk menjawab soalan UPSR ni yang dah bentuk garis nombor ni. Okey, dia sebenarnya kita tahap menyebut dia kat bawah ni. Nombor berapa yang anda nampak ni adalah nombor 8. Nombor apa? Nombor 8. So tip dia adalah kita kena tengok besar. Kalau dalam kes ni ada satu nombor je, iaitu nombor 8. Nombor 8 paling besar. Apa yang kita perlu buat? Kat sini per dengan 8. Kat sini per dengan 8. Okey. Sini pun per dengan 8. 1 sama dengan 8. Okey. Okey, untuk yang X ni, untuk yang kita dah nampak dah dia punya pola nombor dia. Kita dah nampak tadi kita buat 8, 8, 8, 8. 8 per 8 sama dengan 1. So kalau kat sini sebelum nombor 8 adalah nombor 7. So kita buat kat sini 7. So dapat jawapan 7 per 8. Itu jawapan dia. Tak susah pun, senang saja. Okey. Macam mana, boleh faham tak? Kalau faham sila komen faham. Kalau faham sila komen faham. Saya nak tengok berapa yang faham pada petang ni. Okey, saya nak tengok sekejap saya okey. Okey, faham? Semua faham? Kalau faham sila komen faham. Faham sila komen faham. Okey, kalau yang berminat untuk discover buku ni, okey. Saya dah letakkan link kat situ, klik dan boleh
belian dekat situ. Boleh buat belian dekat link tu untuk buku set latihan intensif tu. Okay, baik, saya akan tunjukkan satu lagi contoh garis nombor kita nak buat untuk soalan yang berkaitan dengan garis nombor. Okay. Next. Okey, baik. Soalan ni kali ini adalah soalan garis nombor yang berkaitan dengan dua jenis pecahan, satu 1/3 dan satu lagi 5/6. Okey. Sebenarnya cara paling mudah adalah kita kena tengok pecahan paling besar sekali. Pecahan penyebut-penyebut dia ada 2, 1, 3, 1, 6. 1, 3, 1, 6. Kita tengok kat sini 1, 3 dan 1, 6. Okey. Kita tengok kat sini. Dia ada dua kaedah. Okey. Kedua kaedah dua-dua kita boleh guna. Okey. Okey, yang pertama sekali 5/6. Okey, 5/6. Kita tengok yang paling besar adalah 6. So kat sini 3 kan. Kita kena darab 2. So darab 2. Jadi akan dapat jawapannya adalah 2/6. So sama tak penyebut dia? Okey, kalau sama kita boleh guna dah lah ni. Lepas pada tu, okey, boleh faham dah ni? Okey, lepas pada tu kita teruskan nombor ni. Ni per dengan 6. So ini per dengan 6, ini pun per dengan ni 5/6 kan. Okey. 5/6. So cara yang pertama ni kita masukkan satu-satu, 2, 3, 4. Jawapan dia kat sini 4/6. Ini salah satulah, maksudnya 4/6 belum habis lagi. 4/6 ni kita kena kecilkan. 4/6 kita kena kecilkan. Maksudnya bagi dengan 2. Okey, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Jadi sama dengan 2/3. Kita kena kecilkan sebab nombor tu masih lagi besar, kita kena kecilkan untuk jadi nombor kecil. Ni soalan klum betul UPSR. Tak ingat tak bila tapi soalan UPSR juga. Okey. Dia macam nilah. Dia ini pertama, kaedah yang kedua, okey, kaedah kedua ni kaedah cepat sikit. Maksudnya kalau anak kita dah mahir dah cara macam ni, apa kata cadangkan kepada anda, okey. Kan kat sini terus tengok nombor paling besar, terus tengok nombor penyebut adalah 6. So kat sini pun mesti 6. Okey. Ni kedua, ni 5, sebelum ni mesti 4. Terus dapat jawapan. Tak perlu nak kira ni, tak perlu nak kira yang ni, tak perlu nak kira yang ni, tak perlu nak kira yang ni. Itu salah satu cara lah. Salah satu cara kaedah cepat kita nak buat. Lepas tu kita terus kita 4/6 kepada 2/3. Okey, kan terus depan. Sebab untuk soalan objektif kita buat separuh jalan dah tahu dah apa jawapan dia. Boleh faham tak? Kalau faham sila komen faham. Kalau faham sila komen faham. Saya nak mudah tak? Mudah tak apa yang kita belajar pada petang ni? Sila komen, saya nak tengok. Okey, saya nak tengok sila komen sikit. Sila komen faham ke tak ni? Sila komen sikit. Faham ke tak? Faham. Okey, baik. Kepada yang berminat untuk dapatkan buku yang buat ni, boleh klik link yang saya bagi kat dalam tu, dalam Facebook tu, boleh tu, dan buat belian kat situ lah. Sebab sebenarnya je, sebab dalam buku ni pun saya ringkaskan soalan-soalan UPSR, mana soalan yang susah saya ringkaskan untuk arah satu.
Kemudian aras 2 mungkin lebih susah sikit. Sebab buku ni ikut aras. Buku ni ikut aras 1, aras 2, aras 3. Buku ni saya ke student sejak 2008. 2008. Tapi soalan dah banyak modified lah. Okey, nak lagi. Okey, baik. Okey. Jangan lupa klik butang share, Siapa yang klik butang share, Siti Hajar, thank you very much yang share. Melina yang share. Siapa lagi yang share ni? BT Bari, thank you very much share. Share, saya ucapkan terima kasih banyak yang share. Yang bagi love, thank you very much. Yang bagi love, like semua, thank you very much. Okay, saya akan tunjukkan satu lagi soalan. Nak tak? Nak tak tunjukkan satu lagi soalan cara untuk kira paling mudah. Mungkin tak sampai 2 saat, 3 saat. Kalau nak, sila komen nak. Kalau tak, kita akan live kita pada petang ni. Siapa nak klik butang, klik juga. Komen nak. Saya akan tunjukkan satu soalan UPSR betul sebenar. Macam mana kita nak selesaikan kurang daripada 5 saat. Okay. Okay. Dah share, thank you very much. Apa ni, Jayan Kumar, okay, nak, okay, Mahan nak, okay, thank you very much. Yang share, thank you very much. Sebab selepas ni kita akan tengok siapa yang share pada 10 grup, kita bagikan free access ke Facebook group untuk konsep asas dan video 12 kunci teknik mudah dalam matematik. Okay, Siti Hajar share, thank you very much yang share, Emelina share, okay. Yang share saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang share, apa yang kita buat petang ni memberi manfaat kepada lebih ramai orang kat luar sana. Mungkin dia orang tak sempat nak live pada petang ni, mungkin ada kesibukan ke ada urus yang lain. Tapi kita bila share pada kawan kita daripada grup-grup supaya dia orang pun boleh tengok sama-sama selepas ni. Okey, baik, saya akan tunjukkan satu contoh soalan yang selalu keluar dalam UPS. Kadang-kadang kita ni ambil masa lambat untuk siapkan satu soalan, kena ambil masa sampai 3 minit. Tapi saya akan tunjukkan cara paling mudah. Okay, baik. Soalan seterusnya 36 dengan 2193 tambah 17. Okey. A 7 9 B 80 8055. Okey, boleh nampak? Boleh nampak soalan ni ya. 36, soalan ni soalan UPS betul. Okey. 36 darab dengan dalam kurungan iaitu 2193 tambah dengan 617. Okey, dia bagi pilihan jawapan A, B dan D. Okey, sebenarnya apa yang anak kita perlu tahu adalah yang dia nak uji dalam soalan ni adalah kita dia nak uji sebenarnya konsep BODMAS, iaitu konsep BODMAS. Menguji konsep BODMAS. Konsep BODMAS ni adalah BOD ni bracket, iaitu bracket dalam kurungan yang kita perlu buat dulu. O addition, D division, maksudnya bahagi. Ini bahagi. Multiplication, A addition tambah S subtraction. Maksudnya kalau kita jumpa bracket dulu, kita kena selesaikan dalam bracket dulu. Kalau kita tengok division, bahagi. Ini bahagi ya. Kita division bahagi dengan tolak, kita kena selesaikan bahagi dulu. Kalau kita tengok darab dengan tambah, kita kena selesaikan darab dulu. Okey, boleh faham? Ini konsep yang
Datuk boleh je. Buka apa tak kisahlah mana-mana janji boleh ya. Janji anak kita faham. Ini konsep aja. Dia faham konsep, tak kira lah nak guna teknik mana pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi saya akan tunjukkan sebenarnya kadang-kadang anak kita dia akan soalan dalam bracket ni, soalan bracket ni dia akan selesaikan sepenuhnya. Dia akan selesaikan semua sekali. Jadi bila dalam keadaan macam ni, dia akan ambil masa. Sebab soalan ni memang dah di-frame, di-patternkan kurang daripada 90 saat untuk kepada anak-anak kita. Jadi bila kita soalan tu melebihi saat, jadi dia dah rugi masa untuk soalan di belakang. Jadi kalau dalam sini sebenarnya dia nak menguji kefahaman kita menggunakan konsep BODMAS tu. Konsep BODMAS tu Okey. Okey, untuk konsep BODMAS, okey. Untuk konsep BODMAS tu kita kena mula bracket dulu. Untuk mulakan bracket kita tak perlukan mulakan selesaikan operasi semua kali. Jadi apa yang kita buat adalah 2193 tambah 617. Okey. Kadang-kadang anak kita dia selesai semua soalan satu. Jadi bila selesaikan soalan ni dia ambil masa, lepas tu dia nak darab dengan 36. Jadi benda ni drag masa yang lama. Apabila masa lama mula dia tak sempat buat. Jadi cara paling mudah adalah kita kena tengok, kita kira separuh dulu. Mula-mula kita kira daripada belakang, iaitu 3 tambah 7. 3 tambah berapa? 10 kan? So 10. Kita tengok kosong ni. Nampak tak kosong ni? Sebenarnya sifar ni awak darab dengan 4 ke, darab 3 ke, darab dengan 2 ke, tetap akan jadi sifar. Nombor di belakang tu mesti sifar. Okey. Dan lagi sini buat sampai kat sini cukup. Buat kat sini. Okey, kemudian 30. Tak kira lah 6 darab dengan sifar. 6, 36. 6 darab dengan sifar. Apa? 36 dengan sifar akan jadi sifar. Tadi 7 tambah 3 sifar. Darab dengan 36 atau darab dengan 6 dia akan jadi sifar kat belakang dia. Faham tak? Maksudnya dia darab dengan sifar tetap akan jadi sifar. So kita cari kat mana yang sifar kat sini. Yang jauh belakang ada sifar. Nampak tak? So jawapan dia adalah, tengok kat sini adalah sifar. Jawapan dia adalah C. Perlu tak kita kira sampai? Perlu tak kita kena kira daripada X sampai Z? Tak perlu. Sebab dalam kes ni, dalam 2 saat je kita, 2 saat atau 3 saat je kita selesaikan soalan dalam bentuk macam ni. Jadi masa yang lebih kita boleh gunakan untuk soalan yang kebal, soalan yang lebih susah, soalan di belakang. Okey. Jadi saya harap anda faham senangnya cikgu. Okay, very much Amelina. Okey, ini adalah salah satu contoh soalan yang kita panggil teknik congak lah, teknik pantas speed model. Okey. Macam mana tak? Mudah kan? Jadi kita tak perlu nak kira sampai habis. Ada banyak lagi teknik yang saya nak kongsikan, tapi masa pun mencuburi kan. Dan sekarang ni dah dekat 1 jam dah. Tak perlu kira sampai habis. Yes. Dah tak perlu kira sampai habis. Kalau kira sampai habis, rugi masa. Jadi kita boleh gunakan masa yang ada sedikit tu, kita boleh gunakan untukkan soalan yang lebih susah. Okey. Betul tu. Okey. Kalau tidak memang tak sempat sebab ada soalan yang memerlukan lebihan masa 90 tu. Okey. Tapi secara overall dia tengok matematik kita satu sebenarnya tak susah. Kita satu ke dua sebenarnya tak susah. Yang susah adalah kita tak faham konsep. Macam contoh pecahan yang bentuk peratus. Sebenarnya kita tak faham konsep diskaun. Diskaun tu apanya? Harga setelah diberi diskaun, harga telah kenaikan ataupun gaji dia telah naikkan 20%. Tidakkan gaji asal. Itu sebenarnya konsep. Sebenarnya tak susah. Dalam student saya dalam farm, saya memang fokus kepada peratus tu. Macam mana nak olah soalan-soalan peratus tu. Ya, Najah, betul. Najah masa itu
Siti Hajar, wow hebat. Banyak lagi ya yang saya kupakan dalam bengkel formula asas sistematik itu. Okey. Yang bagi like, thank you very much bagi like. Okay. Bagi love, thank you very much bagi love. Yang mana yang berminat tentang buku saya buat revision pun tentang buku ni, boleh ulang kaji kat rumah. Sementara PKP ni, dalam PKP ni anak kita pun tak boleh nak keluar mana. Ini adalah salah solution yang saya bagi. Boleh PSR tak ada, tapi masih ada penilaian yang berkaitan dengan UPSR supaya menentukan ada nak masuk asrama penuh atau sebagainya lah. Ataupun bukan bermakna UPSR tak ada, kita pun tak perlu belajar sebanyak. Lepas ni ada lagi penilaian yang dilakukan oleh cikgu-cikgu untuk memastikan tahap anak kita tu. Tidak macam mana nak tahu tahap anak kita tu nak masuk sekolah penuh ke, sekolah integrasi ke, apa-apa dan sebagainya. Jadi tetap pendek cerita tetap kena jalan juga proses pengajaran ni, proses latih to be ni. Okay. Betul, wow, amazing. Okay. Kalau berminat boleh komen bawah ataupun klik je. Saya dah letakkan website tu, komen. Okay. Okay, saya dah pinkan komen tu. Kalau berminat tentang buku ni untuk saya post untuk buat latih to be kepada anak di rumah musim PKP, sebab saya pasti sebab lepas raya pun belum tentu sekolah akan buka lagi. Dia akan ambil masa, jadi agak rugi kalau kita bayar masa tu tanpa kita buat benda yang bermanfaat kepada anak kita kan. Jadi saya bila lagi kelas semalam kita dah jalankan kelas formula asas matematik 2 hari, dan lepas ni kita akan ada pula MP, Intensive Maths Program. Lepas pada MP kita akan ada pula kelas Ultimate Circle. Ultimate Circle tu kita akan pilih dulu student-student untuk kita, maksudnya bukan saya nak ambil yang cerdik, tak. Saya nak ambil yang betul-betul komitmen, yang boleh buat kerja, berdidikan. Lepas tu kita akan polish, walaupun dia dapat C, kita akan polish balik sebelumnya dapat B atau A. Okay. Bila lagi ada kelas, tapi kelas insya-Allah akan ada. Esok ada lagi ke? Esok kalau ada di Facebook page lah, Facebook Cikgu Izlan Academy. Saya buat live terus kat sini. Okay. Kalau insya-Allah Jaya Kumar, insya-Allah kalau saya akan bagi tahu dalam Telegram yang anda join tu. Kat situ saya akan update info terkini tentang kelas percuma macam ni lah, kelas live lah, yang saya akan kongsikan beberapa soalan dah buat revision daripada buku ni sini. Sebenarnya sama je dalam buku ni, dalam soalan periksa pasia pun sama lebih kurang, sebab saya dah modify benda ni untuk digabungkan dalam buku ni, yang pilih soalan-soalan yang kerap kali keluar dalam usaha, masukkan dalam buku ni. Dan dalam buku pun saya akan kita akan buat ikut aras, sebab kadang-kadang kita kena faham psikologi anak kita kan. Anak kita kalau kadang-kadang dia tak boleh nak buat kan, bila tiba-tiba soalan susah terus dia akan pun dia. Jadi apa yang saya buat inovasi pada buku ni adalah kita mulakan dengan yang mudah dulu, soalan yang satu markah aras rendah. Lepas tu soalan tu diulang-ulang di set 1, set 2, set 3 supaya mudah untuk anak kita mengingat. Sebab kadang-kadang anak kita ni dia tak sama, kadang-kadang dia ambil masa 3-4 kali buat benda baru dia boleh faham. Ada setengah buat sekali dah faham lah. Macam kita jugalah, sama jugalah. Jadi apa yang saya tekankan dalam buku ni adalah soalan tu dia berulang-ulang. Dia ada set-set. Lepas tu saya suka buat macam ni. Saya suka buat macam ni. Kita masukkan nampak tak markah ni? Ini markah ni menentukan dia setakat mana dapat C ke, dapat E ke. Okay. Ni dia graf dia. Graf tu dia tu dekat mana? Okay, dia ni dia tu dekat mana? Kalau dia kat bawah, dia perlu usaha lagi. Macam tu lah lebih kurang.
Yang impi saya ucapkan tadi, yang minggu lepas, yang impi intensive math program bawah saya sendiri, kita belajar teknik menjawab soalan kebab menggunakan box model. Macam ni lah box model. Macam ni. Okay. Dalam buku ni pun ada, tapi dalam banking di dalam lagi lah. Okay, dalam lagi. Okay, dalam tu macam-macam ada lah. Tapi kalau yang mana yang belum dapatkan buku ni, boleh dapatkan buku ni. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya saya. Boleh tanya, kalau nak tanya apa pun boleh, tak ada masalah. Esok ada kelas ke? Ya, Najah. Tengok kepada Telegram group, kita akan info pada Telegram group. Kelas live macam ni lah, live live Facebook live. Supaya ramai lagi yang boleh dapat benda ni, dapat video ni. Okey. Okey, ada soalan? Ada soalan bila komen kat bawah. Saya akan cuba jawab. Esok insya-Allah kalau ada kelas saya akan maklumkan dalam pagi awal tu saya akan maklumkan dalam Telegram group dan email. Kita akan macam tadi kita emailkan kepada semua, dan Telegram group dan Telegram channel saya. Ni. Okey. Kalau ada soalan sila komen kat bawah yang mana saya boleh jawab. Ada quiz cikgu esok. Insya-Allah kalau ada saya akan bagi tahu, tapi apa-apa quiz tu itu just ujian je. Jangan risau buat quiz tu. Yang pasti yang penting adalah anak kita boleh faham tak konsep yang saya cuba jelaskan pada ni lah. Ataupun besok pun tak kira lah apa. Quiz kalau ada hari tu. Maksudnya yang last tu. Ni untuk kelas berapa? Ini untuk kelas tahun 4, 5 dan 6. Kami Binderis untuk anak tahun 4, 5 dan 6. Saya lebih fokus pada 4, 5 dan 6. Yang mana nak ambil UPSR tahun depan ke ataupun tahun ni dia tak ambil UPSR tapi dia nak ada ujian dia untuk masuk sekolah-sekolah yang tentu. Jadi kita fokuskan ni lah. Okey, ada soalan tak? Kalau ada soalan sila komen. Okey, kalau ada soalan sila komen bawah. Komen. Nak tanya apa semua boleh. Ya, Najah. Kefahaman tu sangat penting. Satu yang kena kita kat sini sebenarnya matematik sebenarnya tak susah. Matematik ni sebab dia tak faham konsep itu je. Dia tak faham konsep, sebab tu kalau nak menjawab soalan kebab, soalan bentuk pecahan, dia tak faham 1/2 dia sekian, 1/5 daripada bakinya. Dia tak faham. Itu menyebabkan dia tak boleh buat. Bukan dia tak pandai, sebenarnya dia tak faham konsep macam mana kita nak. Jadi macam dengan saya akan tekankan macam mana menggunakan teknik box model. Okey, dalam box model ni kita tekan kepada 3 konsep, iaitu myself, my brother and my family. 3 konsep ni kita boleh selesaikan semua soalan bentuk pecahan, soalan kebat. Susah macam mana pun tak ada masalah. Okey. Ada soalan lagi? Kalau ada soalan sila komen kat bawah. Okey. Yang peserta impi saya ucapkan tahniah dah belajar dah teknik ni. Okey. Okey, ada soalan sila komen kat bawah. Komen kat bawah kalau ada soalan. Sebelum saya tutup live kita pada petang ni. Okey. Okey. Nak tanya punya sekarang. Okey. Saya Kumar. Okey. Ramai yang tanya quiz insya-Allah kalau sempat buat saya akan saya bagi link quiz tu lah. Sebab semalam pun sempat buat untuk banking farm formula asas matematik. Okey, tak ada hamba, tak ada. Okey, tak ada. Ada soalan esok ada quiz kan, macam saya cakap. Jadi kalau sempat saya buat quiz soalan saya akan bagi besok link kalau ada kelas lah. Tak maklumkan, tapi sure tolonglah banyak-banyak, saya minta tolong anda semua yang ada kat depan saya ni, klik butang share supaya kita boleh bantu ramai orang lagi. Bukan kita nak bantu untuk anak kita je, kita nak bantu kepada anak orang lain lagi. Orang lain yang mungkin tak sempat nak tengok live saya, tak sempat untuk
mungkin dia ada kekangan yang perlu dia buat. Okay. Jadi apa kata kita klik butang share, itu dia untuk dia pun sama-sama berjaya dengan anak anda semua kan. Kan bagus macam tu kan. Okey, baik, itu saja saya rasa daripada saya. Saya semua ada soalan. Jadi kita insya-Allah kalau ada stay tune dengan page kita Cikgu Isnan Academy dan Telegram, dan kita akan update kat situ. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat puasa.